Hai, kita bertemu lagi dalam uh, sesi untuk menjawab latihan formatif 3.2 pula. Okey, jadi soalan pertama, soalan ni yang pertama menyatakan hukum Kepler yang pertama. Jadi sebenarnya hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua, hukum Kepler ketiga juga telah diterangkan dalam buku teks. Jadi awak boleh salin sahaja. Hukum Kepler yang pertama ada di muka surat 96. Muka surat 96. Ini ialah hukum Kepler pertama. Dia menceritakan tentang, dia menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah ellipse dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Ini ialah hukum Kepler pertama. Hukum Kepler kedua ialah di muka surat 97. Yang menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi kalau kita tengok soalan ni, dia menyatakan bahawa apabila satu planet yang mengorbit matahari, luas kawasan AFB, luas yang ni adalah sama dengan luas yang ini. Yang besar ni, CFD. Nampak jauh, tetapi dia kata luas je sama. Ini yang dinyatakan oleh hukum Kepler yang kedua. Maka disebabkan jarak yang ini lebih jauh tetapi dalam masa yang sama, maka halaju di sini akan lebih tinggi berbanding halaju di kawasan ini. Ini halajunya akan lebih rendah. Maka menjawab kepada persoalan kita tadi, soalan soalan kita tadi, jika untuk planet berada di tiga kedudukan X, Y dan Z, kelajuan yang paling tinggi ialah di Y kerana jaraknya besar. Jaraknya jauh kalau dia nak bergerak. Kita anggapkan macam tu kan. Berbanding antara X ialah yang dan luas dia mesti sama. Maka jarak yang paling jauh ialah di Y. Maka V untuk Y lebih yang paling besar. Dan yang kedua ialah V di X. Dan yang paling slow ialah di kawasan Y. Di kawasan Z. Di halaju di kawasan Z. Di kedudukan Z. Yang ketiga ialah hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga ada dalam muka surat 98. Muka surat 98, hukum Kepler yang ketiga yang menceritakan tentang kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Ini dituliskan sebagai T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Dan dia ada rumus yang mana dia menghubungkan antara T dengan R, iaitu ni rumus ni. Dan kita akan terbitkan ataupun kita boleh menggunakan rumus yang ini untuk menghitung tempoh atau jejari orbit bagi dua planet ataupun matahari dengan bumi, matahari dengan planet-planet. Kita tengok contoh tempoh orbit bumi dengan Marikh diberikan dan kita boleh cari berapa dia punya menentukan jejari, menentukan tempoh dan sebagainya. Contoh dan jawapan untuk yang ketiga, dia tanya berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam. Kalau dia bagi tempoh 24 jam dan juga dia bagi tempoh orbit bulan ialah 27.3 hari. Jejari orbit bulan ialah 3.83 darab 10 kuasa 8. Jadi kita gunakan rumus yang tadi kita ada tadi, iaitu T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 dibahagikan dengan R2 kuasa 3. Jadi bila kita masuk rumus, akhirnya kita akan dapat R1 bersamaan
3.67 darab 10 kuasa 8 meter. Okey, ini ialah jawapan akhir apabila awak cuba masukkan nilai-nilai yang telah diberikan dalam soalan. Okey, cuba selamat maju jaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bye-bye.